Anthony, Hari Dewan Undangan Negeri N42 Melaka, maka Presiden PKDM Sabah untuk memberikan ucapan dan seterusnya ucapan peresmian pelajaran Majlis bersama masyarakat kita pada petang ini. Dijemput Datuk. Terima kasih MC dan saya. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Tajihau pada rekan-rekan yang hadir di dalam majlis di PDM Utara, Selatan dan juga Pahang pada petang ini. Yang saya kasihi semua naib-naib Presiden PDM, itu juga dengan pimpinan tertinggi pusat yang hadir pada hari ini, ketua-ketua bahagian yang turut hadir, ketua bahagian, pimpinan tertinggi di kawasan Penang, semua ketua-ketua PDM, ketua-ketua cawangan, masuk sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih sekali lagi kerana dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Hari ini menerusi penganjur bersama yang telah menyusun urus majlis kita, Saudara Rudi, itu juga dengan Saudara Sincai, itu juga dengan Saudara Aril, termasuk semua jawatan pimpinan tertinggi di bahagian Penang. Terima kasih, syabas kepada semua. Juga kelihatan sahabat-sahabat yang masih berada di belakang saya, ada pimpinan tertinggi ada di belakang saya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur pada hari ini. Hari ini menjadikan hari yang begitu redup, hujan sedikit tadi. Jalanan ataupun kedudukan hari ini saya dimaklumkan oleh kursi penganjur bersama bahawa banyak program yang diadakan. APO juga membuat program di Dewan Masyarakat, DAP dan juga UMNO juga membuat program di Melaka dan beberapa keramaian pada hari ini. Namun saya nampak kedudukan kehadiran yang amat memperasankan. Terima kasih. Tahniah kepada ketua penganjur. Mungkin sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini ingin tahu serba sedikit, terutama dari segi pembangunan di kawasan Tenom dan Melalap ini. Semenjak beberapa tahun yang lepas, saya ingat semua maklum bahawa saya dan juga timbalan Presiden KDM tidak menerima apa-apa sebarang peruntukan daripada kerajaan negeri. Begitu juga dengan pembangunan yang telah disusun awal di kawasan Melalap ini. Hasrat saya sebenarnya selaku wakil rakyat yang dipilih oleh semua di kawasan Tenom ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memajukan kedudukan Tenom, khususnya Melalap khasnya itu di kawasan saya. Saya masih ingat bila sahaja saya datang ke Melalap atau ke Tenom suatu ketika dahulu, saya melihat kedudukan pekan Tenom yang begitu redup, kedudukan yang begitu malam yang saya lihat.
oleh karena kedudukan kedai-kedai yang telah lama tidak dicat, dia seperti redup. Dan saya mengambil iktibar program-program yang akan saya laksanakan selepas ini adalah dari segi memajukan kedudukan Tenel, memajukan kedudukan Melalap khasnya. Jadi saya bermula dengan kedai-kedai di kawasan Tenel. Saya arahkan bendahari saudara Saifu untuk cat semua kedai di Tenel. Selain daripada itu, bantuan-bantuan kita susun. Kebiasaan dia bila saja peruntukan diberikan kepada saya, semua peruntukan tersebut akan diagihkan kepada semua saudara-saudara kita. Tidak kiralah mereka ini Murut, mereka ini Cina, mereka ini Islam dan sebagainya. Yang penting mereka adalah saudara kita di kawasan Tenel, kita agihkan. Tapi seperti mana yang saya maklumkan, belakangan beberapa tahun ini saya tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri, dan sedikit sebanyak ini melemahkan sedikit pentadbiran di peringkat Melalap khas. Saya juga pernah meletakkan peruntukan untuk pembinaan kereta api daripada Halau Gilat ke Tenom, pembinaan baru kereta api yang akan menghubungkan Tenom dan juga Melalap. Tujuan saya bukanlah proyek itu kepunyaan saya, tetapi proyek pembinaan kereta api Halau Gilat ke Tenel dan seterusnya ke Melalap ini bagi memudahkan saudara-saudara kita. Oleh karena Tenel ini terkenal dengan pertanian, dan saya berpendapat bahwa satu jalan untuk memudahkan saudara-saudara kita untuk menghantar hasil pertanian ke kota Kinabalu, ke Bohol dengan kadar yang murah adalah melalui kereta api. Maka itu dalam 2019 kita luluskan 80 lebih juta untuk pembinaan kereta api tersebut. Selain daripada sektor pertanian, pandangan saya selaku wakil rakyat di kawasan Tenel ini, dan saya mencadangkan kepada Kementerian Pelancongan, bila sahaja kereta api dapat dihubungkan, kita mempunyai pusat kebudayaan di Pulau. Dengan itu, pelancong-pelancong yang daripada luar negara kita agihkan supaya setiap Jumaat mereka akan datang ke Tenel dan balik pada hari Ahad, tinggal di Pekasan. Dan saya percaya ini akan dapat membantu membangunkan bukan sahaja produk pelancongan tetapi juga kemajuan di Tenel. Pusat kebudayaan Pulau cuma digunakan apabila sahaja berlaku kebudayaan. Bayangkan kalau kedudukan pusat kebudayaan ini digunakan setiap hari Jumat, ada pelancong datang daripada luar negara singgah di Tenel, buat program apa juga, program di kawasan Pulau ataupun di kawasan kebudayaan, jemput kita punya etnik kebudayaan untuk membuat persembahan, dan mereka ini akan dibayar. Sedikit sebanyak ini akan meningkatkan ekonomi mereka di kawasan Melalap. Malangnya ini tidak dipandang oleh kerajaan negeri, seolah-olah mereka ini berdendam dengan DPR, berdendam dengan wakil rakyat daripada Melalap. Sedangkan di Tenel ini berapa orang wakil rakyat yang ada? Rubin Banak, Reni Ugi, Norita Sual, anak gajah. Pembinaan kereta api tersebut ataupun landasan tersebut bukan untuk saya, tetapi untuk kemudahan orang-orang kita. Di samping penggunaan jalan kereta api itu ada selamat untuk digunakan. Pembinaan tamu, saya utarakan di Dewan Undangan, saya tanya Menteri Kerajaan Tempatan, tercungap-cungap pemangku Presiden.
Peruntukan tersebut telah kita sediakan untuk dilaksanakan, laksanakan tamu Malalang. Sekarang kita masih menggunakan jalan raya ke Siam. Itu pun ditarik balik. Hantar satu wakil rakyat palsu sekarang yang belum jadi wakil rakyat. Saya tanya, adakah plan pembangunan di Malalang ini masih mengikut plan pembangunan yang lama? Oleh karena YB palsu mereka ini, kurik lubang, tutup lubang, kurik lubang, macam tikus, macam arnab, saya nyatakan di dalam dewan. Mana mungkin satu pelaksanaan pembangunan cuma dinyatakan di sana terus bikin? Adakah dia dibawa di dalam plan pembangunan? Adakah dia diluluskan di bawah jabatan tangan dan agensi-agensi yang dapat meluluskan? Mustahil ia dapat diluluskan dengan serta-merta. Tetapi mereka melakukan. Oleh karena kenapa? Selain daripada ingin memalukan wakil rakyat Malalang yang sah, mereka ingat dengan kedudukan ini, dengan membatalkan peruntukan kepada saya, maka kedudukan kita ini akan tergugat, kita akan lemah di kawasan Malalang. Itu pandangan HJJ, itu pandangan kerajaan negeri. Tetapi saya bersyukur, terima kasih kepada pejuang-pejuang Malalang yang masih setia bersama saya. Kedudukan mereka ini bukan kekal. Saya percaya kedudukan HJJ tidak akan kekal selepas pilihan raya negeri selepas ini. Kenapa saya tidak mendukung kedudukan beliau? Oleh karena saya tahu HJJ ini tidak jujur. Seorang pemimpin yang tidak jujur, yang tidak sepatutnya menjadi ketua menteri. Selain daripada melanggar kelembagaan perundangan dalam kerajaan negeri, beliau seorang yang tidak jujur. Tanya HJJ kenapa dia tidak jujur. Pemimpin yang paling lemah di dalam ketua menteri Sabah yang tercatat di dalam kerajaan negeri Sabah sehingga kini. Di peringkat persekutuan, kita menyokong penuh kedudukan yang membawa hormat Perdana Menteri. Kita juga di antara yang memeterai perjanjian kerajaan perpaduan. Walaupun tidak ada jawatan, walaupun tidak ada projek, walaupun tidak diberi peruntukan, kita kekal menyokong padu yang membawa hormat Perdana Menteri. Oleh karena kita tahu akur keputusan Sri Paduka Baginda Ibu Pertuan Agung bahwa beliau telah melantik Perdana Menteri TMX. Tidak ada masalah bagi kita. Ada setengah-setengah pemimpin yang kadang-kadang mempunyai dua kolam, tetapi di peringkat KDM kita menyatakan sokongan padu kita kepada Perdana Menteri. Saya nyatakan sendiri kepada Perdana Menteri bila saya berjumpa beliau, kedudukan Sabah itu lemah. Menteri-menteri yang dilantik ini, Perdana Menteri belum pun sampai naik kapal sudah mencaci, merendahkan kedudukan ucapan seperti baru-baru yang dilakukan semasa lawatannya membawa Perdana Menteri di kondisi baru-baru. Adakah pemimpin ini yang kita harus angkat? Pemimpin-pemimpin ini tidak mempunyai kursi. Ada di antara mereka cuma dilantik, yang telah ditolak. Tidak mungkin akan menang dan tidak mungkin akan menyumbang kursi, walaupun mereka berada di dalam gabungan JRS. Tidak mungkin. Kiamat dunia kalau mereka dapat kursi. Oleh karena mereka juga telah diberi peluang begitu lama pada ketika itu. Saya tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan PMX. Cuma saya nyatakan hasrat kita. Di peringkat KDM, kita menyatakan hasrat kepimpinan baru. Saya dengan timbalan Presiden Dato' Wetru menyatakan kedudukan kita. Kita tidak takut walaupun PMX akan ambil tindakan kepada saya. Tidak masalah bagi saya. Baru-baru ini apabila timbalan Presiden balik daripada Taiwan, sebelum saya berjumpa dengan Yang Mulia Perdana Menteri, suara-suara menyatakan supaya saya seolah-olah tunduk di dalam kepimpinan yang begitu lemah. Kalau tidak tunduk, saya akan ditangkap.
Tidak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan tahu, sebelum saya jadi wakil rakyat di Malalap ini, berapa kali saya katakan, tangkap keluar. Ada sekali saya kena tangkap pasal penjualan Rizka tanah 14 hari. Saya di dalam lokap kena tangkap. Saya masih ingat, saya pingsan untuk kali terakhir sebelum saya dilepaskan kepada hari ke-14 hari. Tidak masalah. Dan keputusan menyatakan pada itu, saya dipanggil di Mahkamah bahwa saya menang di dalam kes tersebut. Ini kes baru 2014. Ini juga adalah permainan politik. Saya tahu, saya pada punya mastermind. Saya telah berbincang dengan keluarga, saya telah berbincang dengan pimpinan tertinggi parti. Kita teruskan perjuangan ini dengan apa sekalipun terjadi. Pemimpin-pemimpin yang lain selama ini juga ditangkap, keluar tangkap. Yang Bapak Hormat Perdana Menteri GMX juga pernah ditangkap. Mungkin kalau kita ditangkap terus kita mati, mungkinlah kita akan pertimbangkan. Tetapi perjuangan ini, hari ini saya maklumkan kepada semua pimpinan di bahagian Malalap. Sesiapa saja yang kita turunkan, sesiapa saja nama yang kita cadangkan di Kemabong, di Malalap ini, berilah sokongan padu sepenuhnya. Kalau kita tidak buat kedudukan ini, kalau kita tidak buat pengorbanan ini, kedudukan kita terutama di Malalap ini tidak akan berubah. Pemimpin-pemimpin laku macam PBS yang telah kalah sepatutnya berhenti. Tutuplah parti dia orang. Begitu juga dengan Gampari Star. Apa kau saya tidak tahu pasal dia baru mau tanding sekarang pun ada di sana. Tapi tidak masalah. Kita mengalu-alukan sahabat-sahabat kita. Saya setuju dengan Datuk Limon. Kita tidak patut pandang rendah. Kita tidak pandang rendah, tapi kita maklumkan kepada mereka. Oleh karena parti-parti lama ini pernah kita kasih peluang 30 tahun berapa tahun yang lepas. Bila menjelang pilihan raya, apa yang mereka perjuangkan? MI 63 40%. Baku sumpah. Sentimen benci semenanjung. Cuma untuk seolah-olah membodoh-bodohkan orang kita yang sudah ingin meminta simpati undi bila menjelang pilihan raya. Inilah tim JRS yang sepatutnya disaring tapis. Bukan semualah, tapi saya ingat rata-rata. Saya tahu siapa di antara, siapa di belakang takbir JRS. Kalau kita lihat bila saja ada Keramera, ada Musaman, yang dapat 40 petujuhan rasuah lari. Oke, sekarang di belakang dia siapa? Pak Erin ikut-ikut. Lepas itu dia orang Tan Sri Pendekar lah, Iong Tekli lah, yang pernah di dalam kerajaan berpuluh-puluh tahun, baru sekarang ingin menyatakan ini 63 40%, 1963 2024 berapa tahun? Bayangkan Sarawak jumpa dengan Perdana Menteri sebelum ini atau sekarang selesai, tiada masalah. Tiada yang gila-gila babi macam pemimpin-pemimpin yang cuma ingin bersuara menjelang pilihan raya. Bukan kita tidak mau kedudukan ini, tetapi adalah lagi baik kita bincang dengan baik. Kita bincang dengan baik dengan persekutuan dan kita bincang dengan baik dengan Perdana Menteri. Selesaikan masalah ini. Oleh karena lagi lambat kita selesaikan masalah ini, lagi susah kita, lagi lambat kita akan dapat duit daripada
memasang tersebut. Jadi kenyataan di peringkat kita, walau apapun terjadi kepada saya nyatakan kepada Timbalan Presiden, pada naib Presiden, kita akan tetap teruskan perjuangan ini. Apapun kedudukan saya, apapun hasil daripada keputusan saya pada 14 hari bulan ataupun pada bila-bila masa, saya terima dengan seadanya. Begitu juga dengan keluarga. Oleh karena perjuangan kita ini tanpa perjuangan yang murni, pengorbanan, kita telah bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita tidak, saya dan keluarga tidak pernah memalsukan dokumen sebagaimana yang dibuat tersebut. Manakah mungkin individu utama yang menandatangani surat tersebut saya dituduh memalsukan dokumen tersebut? Lain orang mencuri, lain orang yang dituduh. Tapi tidak masalah. Saya tidak ingin mengucapkan panjang melibatkan tersebut oleh karena dia telah berada di Mahkamah. Saya harap, saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberi petunjuk apa juga keputusan yang akan mengundang kepada saya kelak. Kita terima dengan seadanya. Yang penting perjuangan kita ini harus kita teruskan. Ramai yang menyatakan, kadang-kadang mereka memaklumkan melalui media sosial bahwa kita telah bergabung dengan parti-parti politik seperti mana yang didakwa. Dan saya ingin terangkan kepada semua saudara-saudara perwakilan yang hadir pada hari ini bahwa kita tidak pernah ataupun belum ada gabungan dengan mana-mana parti politik sehingga kini. Cumanya saya sedangkan kepada yang membawa orang Perdana Menteri bahwa kita akan mempertimbangkan mana-mana yang dicadangkan oleh beliau di dalam gabungan tersebut. Namun demikian, ini tidak boleh membuatkan kita di peringkat KDN untuk tidak meluahkan permasalahan-permasalahan yang ada di negeri Sabah ini. Kita nyatakan yang betul untuk kebaikan rakyat. Kedudukan kita, oleh karena saya juga pernah menjadi menteri, tidak pernah masalah air di sini. Tuan-tuan tahu, semasa saya menjadi menteri, yang menjaga air, tidak ada masalah air. Bila saja ada masalah air, di mana saya selesaikan dengan baik. Saya masuk dilantik sebagai menteri yang menjaga portfolio tersebut. Saya batalkan konsesi air. Saya tahu kenapa Pairing masih sekarang. Saya tahu kenapa Musa Aman masih memegang. Saya tahu siapa yang memegang konsesi dan berkepentingan di dalam konsesi air Sabah. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin ini tidak ulangi pasal ada kepentingan tiap bulan. Saya menjawab menteri tersebut, saya potong, saya cadangkan ke kementerian, kita akan berhentikan monopoli ataupun orang-orang yang mengambil kesempatan, pemimpin-pemimpin yang mengambil kesempatan di dalam konsesi-konsesi, termasuk jalan raya, air dan sebagainya. Sebab itu saya nyatakan berhentikan semua konsesi air. Dan kita mencadangkan sebanyak 3.500 kaki tangan baru diserahkan di dalam Jabatan Air Negeri Sabah. Setiap tahun, setiap bulan sebelum saya menjadi menteri pada masa tersebut, kita terpaksa membayar lebih 20 juta satu tahun, satu bulan. Belum campur alat ganti. Pasal itu sebelum saya menjawab menteri, duit kalau kita lihat melalui TV keluar
di laci keluar, di air keluar, di pejabat keluar. Itulah sebenarnya yang berlaku. Saya melihat ini, saya berhentikan. Selepas saya berhentikan konsentrasi tersebut, kita cuma perlu membayar kurang daripada 5 juta 1 bulan. 1 tahun saya berada sebagai menteri, kita mempunyai lebihan pendapatan hampir 200 juta. Di kabinet menyatakan, macam mana kita mau pakai ini duit? Setiap tahun kita lebih, tetapi kita ada lebihan. Oleh karena saya cuma perlukan kurang daripada 5 juta 1 bulan untuk membayar, untuk menghasilkan perimatan air di negeri Sabah pada masa tersebut. Saya masih boleh buat 2 tahun, tidak ada masalah. Sekarang konsesi tersebut dikembalikan balik kepada kontraktor. Masalah air. Memang perswastaan air tersebut berat sebelah sebelum ini. Saya nyatakan, kenapa saya berhentikan, saya cadangkan kepada kabinet berhentikan. Kedudukan loji tersebut kerajaan keluar duit. Semua ditanggung oleh kerajaan. Kontraktor yang dibagi itu cuma datang on off. Bayar juta-juta 1 bulan. Macam mana Sabah ini tidak miskin? Oleh karena itu kita kena berubah. Sekarang sekiranya kita tidak ubah kepimpinan di peringkat Sabah, kita akan susah. Mudah-mudahan yang menghormat Perdana Menteri ini tahu kesusahan kita. Saya maklum, saya tahu kesusahan beliau. Di peringkat ucapan saya di mana-mana saya nyatakan sokongan saya kepada Ibu Perdana Menteri dengan jelas. Tetapi yang membawa Perdana Menteri harus lihat kesedihan, kesengsaraan orang Sabah yang kita alami sehingga ini. Mesti tolong kita, mesti bantu. Oleh karena itu saya katakan bincang dengan baik dengan PMX supaya 40 provinsi itu dapat diselesaikan dengan segera. Kalau tidak, masuk mahkamah, keluar mahkamah, lepas mahkamah mungkin timbang tara lagi berapa tahun? Mungkin 10 tahun tidak selesai. Coba jumpa PMX selesaikan dengan segera. Ambil apa yang ada untuk sementara untuk diberikan atau dibangunkan di negeri Sabah. Begitu. Tetapi ini tidak dilakukan oleh mereka. Mereka tahu JRS juga dianggap oleh pembangkang. Kita dikategorikan sebagai pembangkang, tapi kita adalah kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Oleh itu saya nyatakan, kita telah nyatakan kesediaan kita kepada Yang Muhammad Perdana Menteri. Kita akan kekal untuk bersama beliau hingga akhir pangkat beliau. Apapun keputusan saya, apapun nasib Presiden KDM selepas ini, saya serahkan kepada Tuhan untuk memutuskan. Mudah-mudahan ada hikmah di sebalik semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya parlimen yang lalu, saya ingat tuan-tuan dan puan-puan juga tahu, sahabat-sahabat tahu, kita bekerja keras membantu ini anak gajah. Kita telah ditipu. Rupa-rupanya ini adalah perangkap yang telah disediakan oleh mereka. Ia juga perangkap yang telah disediakan oleh bekas-bekas presiden kita, bersekongkol dengan mereka. Rupa-rupanya ini adalah perangkap samar dalam diam, duri dalam daging kita. Beberapa pemimpin-pemimpin naik presiden kita bersekongkol dengan keluarga Rupin Malang untuk menjatuhkan kita di peringkat parlimen baru-baru. Tapi itu bukan berhenti di sana. Selepas ini, parlimen akan bersidang kembali. 2 tahun mendatang, adakah rakyat melalam akan memilih anak gajah? Mau lagi? Kita perlukan pemimpin-pemimpin yang berdedikasi, jujur, ikhlas di dalam sakit. Walaupun tidak ada peruntukan, tidak ada makan garam dengan nasi putih pun, itu sudah budaya bagi kita. Tetapi mengkhianati kawan, itu bukanlah budaya di diri kita. Bila saja timbalan presiden balik daripada Mekah mengerjakan umrah baru-baru ini, anak gajah telah berjumpa beliau.
melumpat-lumpat untuk memohon untuk kembali kepada KDM. Saya suarakan kepada perwakilan, kepada pimpinan tertinggi, adakah kita masih mau menerima anak gajah ini? Beliau datang ke pejabat ditemani oleh bapak beliau, Rubin Balak, Juwin Muantin, Martin Tommy. Sign agreement. Sudah sign agreement, masuk orang, ambil gambar. Bila sudah menang, lari pergi GRS. Yang setia tinggal 2 orang yang setia yang sudah bersumpah demi Tuhan, kita akan lawan habis-habisan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Di kawasan utara, saya ingin kongsikan kedudukan ini pada ketika saya baru balik daripada bertemu. Saya percaya sekurang-kurangnya 6 kursi yang akan ditawan oleh KDM di kawasan utara. Dan saya yakin sekiranya sokongan ini kekal di Malalak, sokongan ini kekal untuk Kemabau, bunga akan tumbuh di Malalak dan juga di Kemabau. Kita pelan-pelan saja, tidak apalah kita tidak peruntukkan. Tahniah kepada kepimpinan bahagian Sincai, Saiku, itu juga dengan kawan-kawan yang lain yang banyak membantu. Saya amat berhutang budi. Saya tidak tahu macam mana saya membalas budi ini, tetapi mudah-mudahan akan saya sahirkan suatu ketika nanti bila sampai masa. Tetapi untuk makluman sahabat-sahabat, saudara-saudara, seperti sumpah saya sebelum ini, saya akan abadikan nyawa saya untuk perjuangan yang murni ini. Jangan sekali-sekali kita takut. Jangan sekali-sekali kita mengalah dengan penyamun-penyamun ini. Cukup-cukuplah untuk mereka. Usama sudah cukup. Pemimpin-pemimpin lain sudah cukup. Pendekar sudah cukuplah, berhentilah. Tetapi kalau tidak mendengar nasihat saya, cobalah, saya pasti kosong. Tapi apapun kepada semua sahabat-sahabat perjuangan, selepas ini saya akan menjelajah. Ada masa lagi untuk saya menjelajah di beberapa kawasan. Jangan susah, jangan takut. Yang penting bila sampai masanya pilihan raya nanti, nampak bunga, jangan tipu nama, undi bunga revolusi akademik. Kita ke arah pembangunan. Sekarang mereka berhentikan kedudukan proyek-proyek yang ada di Malalak dan juga kereta api. Kita ambil alih, kita sambung balik, kita wujudkan kembali proyek-proyek yang ada. Semalam saya berada juga di Keningau. Niat saya sebenarnya selepas Malalak kereta api tersebut, saya ingin sambungkan kereta api tersebut ke Keningau. Begitu juga terus ke Nebawan untuk memudahkan saudara-saudara kita dari segi pertanian. Dan mungkin daripada Nebawan tersebut kita boleh sambung kereta api tersebut ke Kalimantan. Disebabkan pada ketika ini negara Indonesia telah dipindahkan di Kalimantan. Mereka telah berpindah. Kalau kita lihat kedudukan Kalimantan pada ketika ini, membangun jalan yang menghubungkan kerajaan Malaysia di bawah kerajaan Sabah. Kalau kita lihat di peringkat Indonesia, Kalimantan sudah berturap, kita punya masih hutang. Bayangkan begitu laju. Mereka mau pembangunan. Mereka tidak mau pentadbiran macam ada dalam GRS ini. Kalau kita tegakkan pentadbiran kepimpinan yang ada dalam GRS ini, sampai bila-bila Sabah ini tidak akan maju. Terserah kepada yang Muhammad dan Menteri siapa yang akan dipilih oleh beliau.
Kita akan menyokong, tapi bukan oleh badut-badut yang memang kita tolak, yang cuma pada cakap besar selama ini tidak bikin, tapi sekarang mau balik cuma mau mencari simpati pada rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya berharap dan saya berterima kasih, walaupun kedudukan saya ada yang menyatakan bahwa saya menghitung hari dan ada plot yang kuat ini akan memasukkan saya di dalam penjara. Saya bilang saya tidak bersalah. Presiden KDM karena dicuri duit, betul atau tidak? Satu sen saya tidak curi. Saya dituduh memasukkan dokumen